Okey, tengok tuan-tuan. Tengok tuan-tuan. Tengok ya. Yang pertama, cara ataupun kaedah ya. Kaedah potong ayat. Potong ayat menjadi jumlah atau rangkap yang sempurna ya. Rangkap yang sempurna. Okey. Yang pertama, tarjemahan mafhum. Tarjemahan mafhum ya. Saya jelaskan tadi, yang ni insya-Allah 100% tepat tuan. Cuma berhajat kepada makna. Betul tuan? Baik. Yang kedua tuan. Sebelum haraf ataf. Ini saya dah bagi kan? Ya. Haraf ataf ada berapa? Ada 5. Wa, fa, summa, au dan juga am. Kita ada 5 semua tuan ya. Cuma yang ni tak tepat 100%. Boleh? Okey. Kaedah yang ketiga yang kita nak bincang hari ni. Kaedah yang terakhir tuan ya. Baik. Apa dia kaedah yang terakhir? Iaitu lihat kepada tanda-tanda waqaf. Tanda waqaf tuan-tuan. Lihat kepada tanda-tanda waqaf. Baik, persoalan saya sekarang. Saya nak tuan-tuan jawab ya. Kalau boleh tolong senaraikan. Berapa tanda waqaf yang ada dalam Al-Quran tuan-tuan? Cuba tulis berapa dan senaraikan. Apa yang tuan-tuan selalu jumpa dalam Al-Quran? Tanda-tanda waqaf. Kita ada kaedah yang ketiga tuan-tuan. Ialah kaedah yang tuan-tuan selalu nampak tuan-tuan. Iaitu tanda-tanda waqaf. Ada berapa tanda waqaf yang berada dalam Al-Quran? Cuba jawab tuan-tuan. Ya, ini kaedah yang terakhir. Macam mana kita nak guna nanti kita akan bincang selepas ni. Malam ni kita hanya nak bincang kaedah yang ketiga. Macam mana kita nak potong ayat kita menjadi jumlah yang sempurna. Baik. Soalan saya yang pertama. Berapa tanda waqaf yang ada dalam Al-Quran? Setakat yang tuan-tuan tahu. Ada berapa? Cuba senaraikan. Cuba senaraikan dekat bawah. Saya nak tengok tuan-tuan. Ya, tulis rumi saja tuan-tuan ya. Tulis rumi je. Tulis mudah-mudah supaya saya faham je apa yang tuan-tuan tahu. InsyaAllah ya. Okey, tulis tuan-tuan. Ini adalah perkara yang terakhir yang saya nak bincang dengan tuan-tuan. Okey. Banyak ustaz. Banyak ustaz. Banyak ustaz tu berapa? Tuan Puding kata banyak. Okey, banyak tu berapa? Kena jelaskan dulu. Saya nak tahu dulu. Tuan-tuan tahu berapa? Ya. Baru seronok kita nak bagi tuan. Ya. Setakat yang kita baca Al-Quran sebelum ni, ya. Ada berapa tuan-tuan? Okey, Kak Halwa. Saya tengok Kak Halwa ya. Okey, Kak Halwa bagi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 Kak Halwa ya. Okey, baik. Yang lain? Ada berapa? Baik, setakat yang Kak Halwa bagi ada 5 ya. Saya tulis dulu. Sementara tuan-tuan boleh top up ya. Kita ada qaf lam ya. Qaf lam alif ke qaf lam ya tuan-tuan? Ya, baik. Kemudian sob lam. Sob lam apa tuan? Sob lam ya ke sob lam alif ya. Baik, saya padam dulu yang tak ada kaitan ya. Ini sekadar penerangan kan. Okay, sekarang kita nak bincang kaedah yang ketiga ialah tanda-tanda waqaf ya. Okey, saya padam dulu tuan supaya tuan-tuan boleh jelas ya. Okey. Yang pertama qaf lam. Qaf lam alif. Kemudian sob lam alif ya. Sob lam alif ke sob lam ya ya. Kemudian huruf jim. Kemudian huruf mim. Kemudian huruf lam alif. Dekat pula ya. Jarakkan sikit tuan ya. Mim. Lam alif. Kemudian apa lagi? Kak Zainab kata dia 7. Ya. Wakaf jair, wakaf hasan, wakaf ula. Ya. Kak Nur Nisa
Dia dah masuk tajuk bab wakaf dah, ya. Yang kita nak dulu tanda wakaf dulu. Okey, Kak Hasnah, mim, kaf lam ya. Qaf lam ya. Sob lam ya, jim, ya. Kak Zainab ada 7. Apa dia 7 tu nak? Bagus ya. Kak Huzaimah. Kak Huzaimah tambah lagi titik bertindik tu kan. Ada 3 tu kan. Harfut taqatut, tanaqut ya. Tanaqut. Ya. Yang penting saya panggil dia tapak kaki kucing. Nak ingat tapak kaki kucing ya. Baik. Saktah. Kalau sin tu dia tak pakai sangat. Sin tu dia antara perkara yang kata yang tidak disepakati kan. Jadi saktah saya abaikan dalam kelas saya. Untuk sin saya tak panggil dia tanda wakaf ya. Kita nak tanda wakaf yang perlu kita berhenti betul-betul. Ya. Kita boleh berhenti betul-betul. Kalau saktah tu kita hanya nak berhenti nafas kejap je, tapi kita sambung je lagi. Betul? Maka seolah-olah bukan lagi tanda wakaf ya. Itu bagi saya lah. Sebab kita nak bagi kaedah untuk tuan-tuan supaya mudah ya. Mim, jim, sod lam, kaf lam alif, titik bertindik. Okey, baik. Dah. Yang terakhir tuan. Okey, betul ya. 1 2 3 4 5 6. Yang terakhir ialah hujung tu tuan. Kita tanda wakaf yang hujung tu kan. Yang macam bunga-bunga tu kan. Ya. Okey, contoh macam tu lah. Tapi biasanya saya buat tuan-tuan, saya buat apa tuan? Saya buat bintang ni tuan ya. Mudah supaya tuan-tuan nampak ya. Okey, dah. Okey, cuba tengok ke depan. Okey, malam ni saya nak bincang dengan tuan-tuan ya. Saya nak bincang dengan tuan-tuan berkenaan dengan tanda-tanda wakaf yang berada dalam Al-Quran. Sebab kita belajar Al-Quran ni kan. Jadi perkara ini ada memainkan peranan yang penting tuan-tuan ya. Okey, cuba tengok tuan. Yang pertama, qaf lam alif ke qaf lam ya. Kita tengok kemudian ya. Yang kedua, sob lam alif ataupun sob lam ya. Ini antara tanda-tanda wakaf yang popular ya. Kemudian yang ketiga ialah huruf jim. Yang keempatnya huruf mim. Yang kelima ialah lam alif. Ya, yang keenam tapak kaki kucing, 3 tindik tu kan, ataupun dipanggil harfut taqanut. Tanaqut ke taqanut, saya tak ingat dah ya. Baik, yang tu tak penting sangat sebenarnya ya. Yang penting tuan-tuan kenal tanda wakaf ya. Baik. Yang terakhir ialah bintang ataupun penghujung ayat. Betul tuan-tuan? Baik. Jadi secara kesimpulannya saya boleh buat tuan-tuan untuk membantu kita baca Al-Quran dengan baik tuan-tuan ya. Dengar betul-betul. Kita ada 7 tanda wakaf yang popular sebenarnya ya. Okey, sekarang tengok tuan-tuan. Qaf lam alif tuan-tuan ya. Qaf lam alif ataupun qaf lam ya ni ya. Baik, dengar betul tuan-tuan. Semua tanda-tanda wakaf yang tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran itu sebenarnya tuan-tuan ya. Sebenarnya dia mewakili kalimah dalam bahasa Arab sebenarnya tuan-tuan ya. Dia mewakili apa tuan? Mewakili kalimah-kalimah dalam bahasa Arab. Sebagai contoh tuan, sebagai contoh ya. Kita jumpa hamzah qata', betul tuan? Hamzah qata' tuan. Kenapa dinamakan hamzah qata' tuan? Betul? Kita nak tunjuk tuan ya. Jadi dalam bahasa Arab, dia hanya pakai simbol qaf lam alif, sob lam alif, jim ni nak menunjukkan ada kalimah yang asal sebenarnya tuan ya. Okey. Jadi hamzah qata' itu tuan ya. Hamzah ini tuan, dia sebenarnya bukan hamzah tuan ya. Dia adalah kepala ain tuan ya. Diambil daripada perkataan qata' tuan. Qata'. Ya. Baik. Qata'a, ada huruf ain dekat belakang. Jadi dia ambil huruf ain dekat belakang tuan-tuan, maka diletak atas huruf alif tuan-tuan. Maka dipanggil hamzah qata'. Nampak tuan-tuan? Ya. Okey. Lagi tuan-tuan. Nak tunjuk contoh dulu supaya sebelum kita bincang. Baik. Kita ada hamzah wasal. Biasa hamzah wasal ada apa dekat atas tuan? Ada macam anak berudu dekat atas. Betul tuan? Baik. Sebenarnya tanda itu tuan, sebenarnya ini adalah huruf sad tuan. Diambil daripada perkataan wasal. Sebab itu dinamakan hamzah wasal tuan. Ya. Diambil kepala sad ini tuan, maka diletak di atas huruf alif. Maka jadilah hamzah wasal. Nampak ke tidak tuan? Ya. Jadi setiap nama-nama yang diberikan dalam bahasa Arab ataupun singkatan-singkatan ataupun simbol-simbol dalam bahasa Arab tuan ya. Sebenarnya dia ada kalimah asal, seperti mana sad ini sebenarnya wasal. Hamzah nampak macam hamzah, sebenarnya qata' daripada huruf ain. Boleh tuan? Okey. Sekarang tuan, perkara yang sama yang berlaku pada kalimah qaf lam alif, sad lam alif, jim mim dan juga lam alif tuan. Boleh?
Okey, sekarang kalau saya tanya tuan-tuan, apa maksud qaf lam alif yang sebenarnya tuan? Cuba tuan-tuan jawab tuan. Ya. Nak mudah cerita, saya tunjuk terus tuan. Okey, tengok dekat depan tuan. Saya nak tunjuk tuan ya. Qaf lam alif tuan. Qaf lam bukan ya je tuan. Ini huruf alif tuan-tuan, ya. Dia berasal daripada apa tuan? Dia berasal daripada perkataan waqaf aula. Tengok tuan. Waqaf aula. Ya. Waqaf aula. Ya. Jadi qaf itu mewakili perkataan waqaf, ya. Lam alif itu mewakili aula. Nampak tuan? Ya, jadi waqaf aula. Itu maksud yang sebenar daripada tanda-tanda waqaf yang tuan-tuan jumpa, ya. Baik. Apa maksud waqaf? Waqaf ini maksudnya berhenti. Ya. Berhenti. Aula. Apa maksud aula tuan? Lebih baik. Ya. Jadi setiap kali tuan-tuan jumpa qaf lam alif itu sebenarnya maksudnya ialah berhenti lebih baik. Nampak tuan-tuan? Tapi tak nak berhenti, nak teruskan juga tuan-tuan. Boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Cuma dia bagi tanda tuan-tuan, ya. Dia bagi petunjuk bahawa dekat situ boleh waqaf. Boleh? Baik. Yang kedua tuan-tuan, yang kedua. Sod lam alif. Ini pun adalah sod lam alif, bukan sod lam ya. Boleh tuan? Sebab kalimah asalnya ya, wasal aula. Wasal aula. Ya. Apa maksud wasal? Wasal maksudnya sambung. Aula maksudnya apa? Lebih baik. Ya. Jadi ketika mana tuan-tuan jumpa sod lam alif sebenarnya, tuan-tuan kena sambung sebaiknya. Tapi kenapa diletak simbol dekat situ? Sebab dia nak kata kalau nak berhenti boleh dekat situ. Nampak tuan-tuan? Itu maksud sod lam alif, singkatan daripada wasal aula. Boleh? Okey. Yang ketiga tuan-tuan. Yang ketiga, jim. Singkatan daripada apa tuan-tuan? Singkatan daripada jaiz. Ataupun jawaz. Terserah pada tuan-tuan, ya. Saya bagi jaiz tuan-tuan, ya. Jaiz ini bukanlah Jabatan Agama Islam Selangor tuan-tuan. Jabatan Agama Islam Selangor bukan jabatan yang tu, ya. Jaiz maksudnya boleh. Jangan sebut harus tuan-tuan. Nanti kalau sebut harus, ada yang faham wajib, tuan-tuan. Jadi jaiz dekat situ maksudnya boleh. Boleh apa tuan-tuan? Boleh kita nak wasal. Boleh kita nak waqaf. Saya pun letak simbol juga tuan-tuan, ya. Boleh wasal dan juga boleh waqaf. Boleh tuan-tuan? Okey. Yang seterusnya tuan. Yang seterusnya, ya. Huruf mim. Huruf mim tuan, ya. Mim itu singkatan daripada apa tuan? Singkatan daripada perkataan lazim. Ya. Lazim. Apa maksud lazim tuan? Lazim maksudnya wajib. Wajib tuan. Wajib apa tuan? Wajib berhenti. Wajib waqaf tuan. Ya. Cuma tuan, ya, kalau tuan-tuan kaji tuan, ya. Ada beberapa Al-Quran yang tidak sama kedudukan huruf mim tuan, ya. Cuma yang setakat yang saya tahu tuan, yang disepakati ialah mim yang berada pada ayat pada surah Yasin, kan? Kita selalu baca surah Yasin, kan? Itu antara kedudukan mim yang disepakati, memang ada mim dekat situ, wajib kita waqaf, ya. Tapi ada beberapa mim yang lain tuan-tuan, ya. Dia tidak sama kedudukan mim itu tuan-tuan, ya. Jadi dekat situ nak menunjukkan itu adalah perbincangan dan juga ijtihad para ulama kita, ya. Sebab tanda-tanda waqaf ini diletak oleh para ulama supaya kita mudah baca, ya. Okey, pergi lagi tuan-tuan. Yang seterusnya la apa tuan-tuan? La tidak boleh, kan? Tidak boleh apa tuan-tuan? Tidak boleh berhenti. Tidak boleh apa dalam bahasa Arab. Jangan sebut la tuan-tuan. Jangan sebut la waqaf. Orang Arab dia tak sebut la waqaf. Dia sebut la yajuz. La yajuz. Apa maksud la yajuz? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau boleh sebut apa dalam bahasa Arab? Yajuz. Buang la jadi boleh balik, ya. Sekarang kita nak kata tidak boleh. Tidak boleh apa tuan-tuan? Tidak boleh waqaf. Ya. Tidak boleh waqaf tuan. Salah tuan. Dekat sini wajib berhenti. Betul dah. Wajib berhenti. La tidak boleh waqaf, ya. Okey. Yang seterusnya tuan. Yang ni saya panggil tapak kaki kucing tuan, ya. Baik. Apa fungsi tapak kaki kucing tuan? Tengok dekat depan tuan. Fungsi tapak kaki kucing ini kita boleh berhenti salah satu.
Boleh tuan? Ya. Kalau tuan-tuan nak berhenti pada yang pertama, maka tak boleh berhenti yang kedua. Boleh? Kalau berhenti yang pertama, tak boleh berhenti yang kedua. Ya. Kalau nak berhenti yang kedua, maka yang pertama tuan-tuan tak boleh berhenti. Boleh? Dan kalau tuan-tuan tak nak berhenti dua-dua pun boleh. Ya, tak nak berhenti pun dua-dua pun boleh, ya. Yang tak boleh apabila tuan-tuan berhenti dua-dua. Ini tidak boleh. Boleh tuan-tuan? Saya ulang sekali lagi. Apabila jumpa tiga titik ini tuan, ataupun kita panggil tapak kaki kucing tuan-tuan, ya. Tuan-tuan hanya boleh berhenti salah satu saja. Nak berhenti yang pertama, tak boleh berhenti yang kedua. Nak berhenti yang kedua, tak boleh berhenti yang pertama. Kalau tak nak berhenti dua-dua, tak apa. Yang tak bolehnya, tidak boleh berhenti dua-dua, ya. Okey. Jadi tuan-tuan, ya. Kita nak kata macam mana dalam bahasa Arab tuan? Sebab kelas kita bahasa Arab kan? Kita kata berhenti dalam bahasa Arab kita sebut waqaf, ya. Berhenti dalam bahasa Arab kita sebut waqaf. Pada dalam bahasa Arab fi, betul tuan? Salah satu ihda. Ihda. Dua tempat maudi'aini. Ya. Okey, selepas ni tuan-tuan kena sebut macam ni, ya. Waqaf fi ihda maudi'aini. Poinnya apa? Berhenti salah satu. Boleh tuan? Berhenti pada salah satu di antara dua tempat. Boleh? Okey. Yang terakhir tuan. Bintangnya apa tuan? Waqaf di penghujung ayat. Jadi bahasa Arab apa tuan? Berhenti dalam bahasa Arab waqaf. Pada fi akhir ayat al-ayah. Dah boleh bina ayat tuan. Boleh tuan? Semua tuan pernah jumpa kan? Berhenti pada akhir ayat. Okey, sekarang tuan. Mesti tengah salin. Betul tuan? Mesti tengah salin kan? Okey, dah siap ke belum? Okey, tulis di ruangan komen. Dah siap ke belum? Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen. Dah siap ke belum tuan? Baik, betul Kak Halwa, ya. Waqaf mu'annaqah, ya. Ataupun ta'anuqah. Dia apa nama dia? Tak ingat dah. Dia istilah dia sebab dia ada titik tu kan. Dia ambil daripada kalau akak tengok ta'anuq. Dia ambil daripada perkataan anaqa. Anaqa. Dia ambil daripada anaqa. Anaqa, ya. Baik, ada tiga titik tu kan? Ya, jadi dia ambil dekat atas tu tuan. Dia gelarang saja tuan, ya. Ataupun dia ambil daripada, tak silap saya, muqabalah. Saya tak ingat dah saya tu, ya. Qabala, ya. Qabala. Pun sama. Ada tiga titik juga, ya. Itu nama, istilah nama tu, ya. Kenapa ada titik tu, ya. Ataupun dipanggil ta'anuq ataupun muqabil. Ya. Okey dah, ya. Okey dah. Okey, semua sudah. Okey, semua sudah, ya. Leka dengan ustaz tak salin. Okey, semua sudah, ya. Okey, salin dulu. Ambil gambar dulu tak apa, ya. Jadi tuan-tuan, hari ini tuan-tuan kena faham kita terpaksa guna. Perkataan terpaksa tu kan. Tak jadi tuan, ya. Kita kena guna. Kita kena guna tuan. Ada kaedah yang ketiga tuan, iaitu tanda-tanda waqaf. Boleh? Kita kena guna tanda-tanda waqaf, ya. Kebiasaan tanda-tanda waqaf ini kita akan guna terutama apabila ayat itu panjang. Ya. Kalau ayat itu pendek, lagi memudahkan kita, ya. Yang kita berhajat sebenarnya apabila ayat itu panjang, seperti mana ayat kita pada malam ini, ya. Okey, sekarang tuan. Semua siap ke belum? Dah siap ke belum? Respon sedikit tuan. Ya, setakat ini ada Tuan Hasan kata belum, Tuan Burhanuddin kata siap. Kak Senah kata dah screenshot. Tuan Muhammad Syed kata dah, ya. Orang lain mana? Yang lain dah siap ke belum? Dah siap ke belum? Dah siap ke belum? Okey, ya.
Kalau dah siap, tekan love tuan-tuan. Tekan love lah. Sekarang kita ada love tu kan kat bawah tu kan. Okey, tekan love sikit tuan-tuan. Bagi nampak gambar love naik sikit tuan-tuan. Ya. Okey, dah shoot ya. Dah shoot. Dah screenshot ya. Okey, sudah. Beres. Okey, tengok tuan-tuan. Dengar betul. Jadi, ini adalah 7 tanda wakaf yang tuan-tuan akan guna. Boleh tuan-tuan? 7 tanda wakaf yang tuan-tuan akan guna. Boleh? Okey, sekarang tuan-tuan. Saya boleh padam sekarang. Jadi sekarang tuan-tuan dah ada 7 tanda wakaf dan tuan-tuan boleh faham pada hari ini. Boleh tanda love lebih sangat kan? Ya. Yang penting tuan-tuan, dengar betul ya. Bermakna tuan-tuan kena faham pada hari ini, sebenarnya setiap tanda-tanda wakaf yang tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran itu sebenarnya adalah singkatan-singkatan daripada ayat-ayat dalam bahasa Arab. Boleh tuan? Jadi sad lam alif waqaf aula, ya. Qaf lam alif waqaf aula, sad lam alif wasal aula, jim jaiz, mim lazim, la yajuz, ya. Titik apa ni? Tapak kaki kucing tuan, kita panggil dia waqaf fi ihda maudi'aini. Nak letak baris letak tuan. Waqaf fi ihda maudi'aini. Boleh? Baik. Yang terakhir tuan, ya. Simbol bintang ini ialah tanda hujung ayat tuan, ya. Waqaf fi akhiril ayah. Waqaf fi akhiril ayah. Okey, saya padam tuan. Saya padam tuan ya. Baik, apa yang penting sekarang? Ini yang paling penting. Last tuan-tuan. Last tuan ya. Sebelum kita praktik tuan-tuan ya. Sebelum kita praktik. Tengok tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan dah ada 3 tuan-tuan. Yang pertama, tarjemahan mafhum. Syaratnya tidak tergantung. Yang kedua ialah sebelum ataf. Sebelum ataf. Cuma tidak tepat 100%. Betul? Baik. Yang ketiga pada malam ini ialah tanda-tanda wakaf. Tanda-tanda wakaf ya. Okey, sekarang tengok tuan-tuan. Macam mana kita nak guna kaedah kita ni tuan-tuan? Macam mana kita nak guna tuan-tuan? Tengok tuan-tuan. Macam mana kita nak guna ya? Mula daripada nombor 3. Mula daripada mana tuan-tuan? Nombor 3. Apabila jumpa satu-satu ayat Al-Quran, tengok, semak dalam ayat tersebut ada ke tidak tanda wakaf. Boleh? Baik. Yang kedua, tuan-tuan, barulah pergi sebelum haraf ataf. Tengok pula dalam potongan yang kita potong itu ada ke tidak haraf ataf di tengah-tengah. Ya? Haraf ataf itu boleh dipakai ke tak boleh dipakai. Boleh? Yang terakhir, barulah tarjemahan mafhum. Boleh, tuan-tuan? Kenapa ustaz tak pakai tarjemahan mafhum? Sebab kebanyakan kita, kalau baca Al-Quran, ya, kebanyakan kita tak faham tarjemahan keseluruhan ayat. Betul, tuan? Confirm dalam satu-satu ayat mesti ada satu kalimah ataupun 2 kalimah yang tuan-tuan tidak tahu. Betul tuan-tuan? Maka kita bagi kaedah dekat tuan-tuan supaya memudahkan tuan-tuan. Ya, memudahkan tuan-tuan, ya. Perkara yang tuan-tuan sudah faham, sudah belajar tuan-tuan, sudah jumpa selalu dalam Al-Quran, ya. Jadi apabila tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, mula daripada tanda wakaf. Apabila tuan-tuan baca ayat Quran tuan, tengok ayat Quran, ayat yang kita nak baca, satu ayat tuan, ayat itu ada ke tidak tanda wakaf? Nampak tuan? Kalau ada tanda wakaf, ambil bahagian-bahagian potongan tersebut. Boleh tuan? Kemudian, apabila tuan-tuan dah ambil potongan tersebut, tengok tuan, semak dalam potongan tersebut, ada ke tidak haraf ataf. Boleh tuan? Kemudian, barulah kita semak tuan, ya, semak tarjemahan mafhum kita itu sempurna ke tak sempurna. Boleh? Okey, sekarang cuba tengok ayat kita tuan. Hari ni ayat kita ya. Innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka. Ya. Kemudian ada tanda wakaf kan? Tanda wakaf apa tuan-tuan? Ada tanda wakaf jim, ya. Ya, tanda wakaf jim tuan-tuan. Kemudian sekali lagi, innallazina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Yang ni kita potong tadi kan? Ya, la yamlikuna lakum
rizqa. Baik, kita potong dekat sini ya. Tanda wakaf ya. Kita letaklah tuan ya. Sebab kita nak bincang malam ni sampai dekat situ saja kan. Baik, sekarang tuan, cuba tengok tuan. Cuba tengok tuan. Baik. Kalau tuan-tuan perhati pada ayat kita tuan. Ya, bermula daripada innama sampai kalimah rizqa. Ada ke tidak tanda wakaf? Cuba tengok tuan. Ya, sebab saya dah bagi tahu tuan ya. Apabila jumpa satu-satu ayat kita nak potong walaupun tak ada terjemahan, perkara yang pertama tuan-tuan kena lihat, tengok tanda wakaf. Lihat tanda wakaf tuan ya. Kita cuba anggarkan tuan-tuan. Boleh? Baik. Kebiasaannya tanda wakaf tuan. Lihat pada tanda wakaf. Ada ke tidak tanda wakaf dalam ayat kita? Ada ke tak ada tuan? Jawab tuan-tuan. Ada ke tak ada? Ini adalah yang terakhir tuan. Selesai ni, tutup kelas kita tuan. Bermakna dah cukup tuan. Tak perlu banyak. Sebab hari ni kita dah tekankan masalah tajuk isim tunjuk ya. Okey, sekarang tuan. Dalam ayat kita bermula daripada innama sampailah kalimah rizqa. Ada ke tidak tanda wakaf tuan? Ya, ada ke tidak? Ada tanda wakaf tuan ya. Iaitu pada kalimah ifka. Betul tuan? Ada kalimah jim ya. Okey, sekarang tuan. Kita ambil bahagian yang pertama dulu tuan ya. Jadi sekarang tuan, bermula daripada innama sampai rizqa dengan sebab ada huruf jim, sebenarnya dia dah memudahkan kita tuan. Kita ada seolah-olah ada dua potongan dekat situ ya. Satu yang bergaris, satu yang tak bergaris. Betul tuan? Okey, sekarang ambil satu persatu tuan. Ambil satu persatu ya. Okey. Tengok innama dulu tuan. Bermula daripada innama sampai kalimah ifka. Tengok kaedah yang kedua. Ini nombor satu, ini nombor dua tuan. Tengok nombor dua pula tuan. Dalam potongan tersebut daripada innama sampailah kalimah ifka. Ada ke tidak di tengah-tengah ayat itu haraf ataf ataupun haraf penyambung cerita? Jawab tuan. Baik, bagus. Ada wakaf jaiz dekat tengah-tengah ayat kita kan. Okey, sekarang. Bermula daripada innama sampailah kalimah ifka pula tuan. Di tengah-tengah ayat kita pada hari ini ada ke tidak haraf ataf tuan? Ada ke tak ada tuan? Ada ke tak ada? Jawapannya ada juga tuan, iaitu ada kalimah wa dalam ayat kita. Betul tuan? Jadi memudahkan kerja kita walaupun tuan-tuan tak tahu semua terjemahan mafhum. Boleh tuan? Maka kita boleh anggarkan ayat itu agak-agak ada berapa jumlah. Boleh? Jadi kita kena beranilah tuan. Kita hanya bagi bantuan untuk tuan-tuan ya. Sebab kaedah yang paling terbaik ialah terjemahan mafhum. Sebab apabila tuan-tuan dapat terjemahan mafhum, nombor 2 dan juga nombor 3 automatik kita akan tolak tepi. Boleh? Tapi sementara tuan-tuan nak menguasai yang pertama itu, maka saya perlu bagi kaedah yang kedua dan juga kaedah yang ketiga. Boleh tuan-tuan? Supaya tuan-tuan beringat. Boleh tengok tuan. Ayat ini ada berapa jumlah lebih-lebih kurang. Boleh tuan? Baik, jadi ada dua sekarang ya. Jadi apabila ada satu dekat sini tuan, bermakna automatik bahagian yang pertama yang kita ambil tadi ada dua jumlah. Yang pertama, innama ta'buduna min dunillahi awsanan. Yang keduanya ialah wa takhluquna ifka. Jadi dekat situ dah ada dua tanda wakaf yang kita boleh baca sebenarnya. Betul tuan? Okey, sekarang kita ambil bahagian yang terakhir. Okey, tengok tuan, bahagian yang terakhir pula tuan. Yang saya garis dengan warna hitam tuan ya. Baik. Bermula daripada inna sampailah kalimah rizqa. Ada ke tidak haraf ataf tuan? Bahagian yang kedua pula. Bahagian yang kedua. Bermula daripada inna sampailah kalimah rizqa. Ada ke tidak? Ada ke tidak haraf ataf di tengah-tengah? Jawab tuan. Ada ke tak ada tuan? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Baik, jawapannya tidak tidak ada. Jadi, kalau tidak ada secara automatik, bermakna ini satu jumlah. Ya. Jadi, bermula daripada innama sampailah kalimah rizqa. Kita ada berapa jumlah saja? Kita ada 3 jumlah sahaja. Boleh tuan? Itu tanpa kita melihat terjemahan mafhum. Ya? Baik. Jadi, apa poin saya hari ini tuan? Poin saya hari ini dua perkara. Dengar betul. Perkara yang pertama yang tuan-tuan kena faham pada malam ini, kita ada satu tanda, satu kaedah yang baru lagi pada hari ini. Selain daripada potong sebelum haraf ataf,
kita lihat pada tanda-tanda wakaf. Dan kita dah belajar tanda-tanda wakaf ada 7 jenis. Boleh tuan-tuan? Baik, itu yang pertama. Yang kedua yang tuan-tuan kena faham, ya, bermula daripada awal kelas tajuk jumlah tuan-tuan, ya. Saya selalu tekan pada tuan-tuan, kaedah yang paling terbaik tuan-tuan ialah terjemahan mafhum. Boleh tuan? Setiap orang wajib berusaha untuk dapatkan terjemahan mafhum. Boleh tuan-tuan? Yang tu kita kena fikir ataupun tuan-tuan belajar bersama dengan saya. Ya, biasanya yang ni saya tekan pada kelas lanjutan. Saya tak tekan sangat kelas asas. Boleh? Cuma untuk kelas asas ini kita akan latih macam mana kita nak guna ketiga-tiga kaedah yang saya berikan pada tuan-tuan. Boleh? Jadi hari ini tuan-tuan, tanpa kita melihat pada makna tuan-tuan, ya, pada makna sebenarnya kita dah boleh dapat jawapan tuan-tuan, iaitu kita ada 3 jumlah tuan-tuan, bermakna kita ada 3 wakaf tuan-tuan. Maka seperti biasa tuan-tuan kena faham bacaan kita, innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la. Saya wakaf dekat la dekat awal-awal tadi kan. Sebab apa saya wakaf dekat la, kemudian saya ulang balik la? Sebab itu adalah jumlah yang baru lagi tuan-tuan. La yamlikuna lakum rizqa. Nampak tak? Maka itu cara bacaan yang terbaik tuan-tuan, ya. Dan kalau kita bahaskan satu persatu, Allah bagi tahu tuan-tuan, yang pertama ada 3 perkara yang Allah nak sampaikan. Yang pertama, apa yang kamu sembah selain daripada Allah, semua itu digelar awthanat. Itu yang pertama Allah sampaikan. Yang kedua, wa takhluquna ifka, kamu yang menciptakan bahawa berhala itu ada manfaat ataupun mudarat. Boleh? Yang ketiga, Allah nak sampaikan kepada kita tuan-tuan, yang bernama awsanan itu tuan-tuan, hakikatnya la yamlikuna lakum rizqa, tidak mampu memberikan kepada kamu sebarang rezeki. Sampai di sini sahaja tuan-tuan, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya minta izin tuan-tuan untuk habis awal sedikit. Boleh tuan-tuan? Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ingat, kita belajar hari ini 2 perkara. Yang pertama, isim tunjuk. Yang kedua, tanda-tanda wakaf, yang merupakan salah satu daripada kaedah untuk kita potong ayat kita menjadi jumlah yang sempurna. Okey. Siapa yang faham semua, jawab subhanallah. Yang terakhir tuan, sebagai bukti tuan-tuan betul-betul faham pada malam ini, insya-Allah. Baik, jawab subhanallah tuan-tuan. Itu yang terakhir pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah, dah ada yang jawab subhanallah. Jadi kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum.